Didik TV KPM. Putri dua berbaju serong, putri dua bersubang gading. Ewa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang sedang menonton. Seperti biasa, anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Walaupun dalam bulan puasa, kita tetap akan bersiaran secara langsung selama 2 jam. Dan untuk hari ini, di segmen pertama, kita akan belajar subjek sains di mana topiknya ialah permainan bayang-bayang. Bersama dengan Mira di studio, Cikgu Tun Azlina. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Hai anak-anak. Cikgu. Bersiaran dengan Cikgu hari ini, Cikgu Tun Azlina. Ya, okey Cikgu. Sihat Cikgu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datang jauh dari Terengganu, Cikgu. Iya, datang jauh dari Terengganu. Dari sekolah mana tu, Cikgu? Cikgu berasal dari Terengganu dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Bukit Payung, Marang, Terengganu, dan cikgu di sana sebagai guru penolong kanan co-curriculum. Dan cikgu mengajar subjek sains selama 28 tahun. 28 tahun Cikgu. Iya, 28 tahun. Sudah lama. Maksudnya kira orang veteran. Ada veteran Cikgu, masih lagi muda lagi Cikgu. Bercerita pasal tadi Cikgu main menari wayang kulit Cikgu. Sesuai dengan tajuk kita nak belajar hari ini, iaitu permainan bayang-bayang. Betul. Tapi sebelum tu kan Cikgu, mungkin Cikgu boleh cerita sedikit tentang pengenalan kepada topik kita hari ini. Hari ini anak-anak kita akan bermain 2 permainan bayang-bayang. Yang pertama ialah kita membina diorama yang berkaitan dengan bayang-bayang. Dan yang kedua ialah kita akan membina patung wayang kulit. Wah, bestnya bina patung wayang kulit. Saya tak sabar nak bina wayang kulit tu Cikgu. Tapi sebelum tu kan Cikgu, saya nak tanya. Tadi waktu Cikgu menari-menari tu, ada bayang-bayang. Kalau ada bayang-bayang, mesti ada cahaya kan Cikgu? Betul. Jadi ingat ya, kita memerlukan cahaya. Jadi ada banyak sumber cahaya di muka bumi kita ini. Iaitu yang pertama di sebelah sana. Okey, Mira tolong baca. Apa sumber cahaya yang pertama? Nyalaan lilin. Ya, yang kedua ialah lampu jalan dan macam-macam. Ada lampu suluh, ada lampu jalan, ada banyak lampu dan
Yang terakhir ialah ni, cahaya matahari. Okey, baik cikgu. Itu antara sumber-sumber cahaya. Macam kat sekarang kat dalam studio kita ni pun kita ada cahaya banyak lampu-lampu kan cikgu? Betul. Okey baik cikgu. Mungkin kita boleh buka dulu peletok muka kita. Tak nampak muka cikgu. Jauh dari Terengganu tak nampak muka. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Baik. Kemudian saya pula. Bila kita sudah sanitasi tangan kita, kita buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Ya, ingat jaga jarak. Ya, betul. Okey, cikgu. Inilah Cikgu Tun Azlina. Okey. Cikgu kita tadi nampak bayang-bayang saja. Tak nampak orangnya. Ini orangnya. Sangat manis, berbaju warna coklat. Okey, cikgu. Terima kasih, Mira. Mira pun manis habis comel. Terima kasih, cikgu. Okey. Yeah. Tadi cikgu ada sentuh tentang sumber cahaya. Ada nyalaan lilin, ada matahari dan sebagainya kan, cikgu. Ada api juga. Api itu kira sumber cahaya juga, cikgu? Ya, api juga sebarang objek yang mengeluarkan cahaya, dia adalah sumber cahaya. Bagaimana pula dengan bulan? Bulan tu sumber cahaya ke bukan, cikgu? Dengar lagu cikgu Wow, okey. Bila malam ku nampak bulan, kelihatan pelbagai bentuk. Bulan sabit, bulan separa, ada juga bulan purnama. Wah. Tapi bulan tiada cahaya, memantul cahaya matahari. Matahari sumber cahaya, bulan bukan sumber cahaya. Bulan bukan sumber cahaya maksudnya, cikgu. Ya, jadi objektif kita pada hari ini, Mira, kita nak menyatakan sumber cahaya yang ada di muka bumi ini. Itu objektif yang pertama. Objektif yang kedua adalah kita nak buat permainan bayang-bayang. Okey, permainan bayang-bayang, kita ada dua permainan bayang-bayang. Yang pertama, kita buat diorama di mana kita akan lihat pelbagai objek akan menghasilkan pelbagai jenis bayang-bayang. Dan objektif yang ketiga ialah permainan bayang-bayang wayang kulit. Ya. Itu yang nanti cikgu nak ajar saya macam mana nak buat patung wayang kulit tu kan, cikgu? Ya, betul. Okey, itu tentang sumber cahaya. Lepas tu cikgu pun dah nyanyi lagu pasal bulan. Sebab saya tertanya-tanyalah sebab bulan, kalau bulan mengambang, kita berdiri, kan kita nampak bayang-bayang kita. Ya, Rupanya sebab bukan. walau bagaimanapun bulan tu dia memantulkan cahaya matahari. Jadi memang kita akan nampak bayang-bayang. Tapi bulan tu tidak mengeluarkan cahaya, dia memantulkan cahaya matahari. Okey, baik. Cikgu, saya nak tanya cikgu, kenapa agak-agak kan kita ni perlu sangat cahaya? Kenapa kita kena ada cahaya? Tak boleh ke kalau kita tak perlulah cahaya ni? Kalau tak ada cahaya, sebab kita kait dengan organ kita iaitu deria mata. Okey, mata digunakan untuk melihat. Kalau tak ada cahaya, maka kita tak dapat melihat objek-objek di sekeliling kita. Jadi di sana manusia memerlukan cahaya untuk melihat sekeliling. Dan yang kedua, Mira baca yang kedua. Yang kedua saya baca, cikgu ya. Okey, apabila ada cahaya, suasana akan menjadi cerah. Dan jika tiada cahaya, suasana akan menjadi gelap. Maka kita akan teraba-raba. Sebab itulah bila kita tak ada cahaya, tiba-tiba blackout, kita akan menggunakan deria apa, Mira? Deria rasa ataupun sentuh. Ya, deria sentuh. Sebab itulah kita akan menggunakan deria sentuh untuk mencari objek. Betul tu. Yeah. Betul lah, cikgu. Kalau blackout kan, kadang-kadang bila kat rumah, tiba-tiba blackout, gelap gelita. Mulalah kita menggunakan deria sentuh kita untuk kita rasa ini pintu. Macam tu. Kita tak guna deria hidung untuk menghidu. Mana pintu? Tak nampak kan? Tak boleh. Ataupun kita tak boleh nak dengar deria pintu. Jadi selain daripada deria mata, kita menggunakan deria sentuh. Sebab itulah orang buta, Mira perasan tak? Dia berjalan, dia guna tongkat tau. Betul. Jadi bila dia guna tongkat, apa tujuan dia? Dia nak menyentuh apa yang ada di hadapan ataupun
ataupun di tepi ataupun di keliling dia. Itulah dia pasal cikgu pun dah sentuh tentang sumber-sumber cahaya ni, antara sumbernya daripada matahari. Itu sumber natural orang kata. Ya. Semula jadi. Kalau yang bukan semula jadi antaranya apa cikgu? Ya, antara bukan semula jadi ialah lampu suluh, lampu jalan, lampu rumah. Tu spotlight kita ni adalah bukan sumber semula jadi. Maksudnya dia adalah bahan buatan manusia. Baik, bahan buatan manusia. Cikgu, saya nak tanya juga kepada cikgu, macam mana bayang-bayang tu boleh terhasil sebenarnya cikgu? Bayang-bayang boleh terhasil. Okey, dengar. Saya ada bayang-bayang mengikuti saya. Pagi kiri, petang kanan, pagi barat, petang timur. Ada dua sifat cahaya yang membentuk bayang-bayang. Yang pertama, cahaya bergerak lurus, tak boleh tembus objek legap. Sebab apa ada bayang-bayang? Sebab cahaya bergerak lurus dan tak boleh tembus objek legap. Sebab itulah tadi bila cikgu berdiri di hadapan cahaya, ada bayang-bayang dekat depan. Ya, dan skrin tu menunjukkan bayang-bayang. Itulah salah satu daripada permainan wayang kulit. Di mana patung bayang-bayang, patung wayang kulit akan berdiri di hadapan cahaya. Cahaya tu adalah sumber cahaya. Baik. Dan patung wayang kulit duduk di hadapan sumber cahaya, maka terhasillah bayang-bayang wayang kulit. Wah, wayang kulit sangat famous dia mainkan di negeri seperti Terengganu dan juga Kelantan kan cikgu? Ya, betul, di pantai timur. Ya. Dan sekarang dah jadi international ya. Sebab pihak Muzium Negeri Terengganu juga memperkenalkan permainan wayang kulit. Baik, okey, faham. Lepas tu hari ni cikgu nak ajar main wayang kulit, nak buat wayang kulit tu macam mana, sebab kita nak aplikasikan bayang-bayang tu macam mana kan cikgu? Ya, betul. Lepas ni cikgu pun nak terangkan juga aktiviti diorama. Tapi itu diorama. nanti selepas Ya, ini. betul. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bayang-bayang pun ikut kami. Bayang-bayang ikut kamu. Kenapa ada bayang-bayang, Kerana ada cahaya matahari. Oh, selain daripada ada cahaya matahari? Kerana cahaya matahari tidak boleh menembusi oleh badan kami. Kenapa cahaya matahari tidak boleh menembusi badan kamu? Kerana badan kami lega. Hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa. Jika hari ini seorang raja menaiki tahta. Jika hari ini seorang presiden sebuah negara. Jika hari ini seorang ulama yang mulia. Jika hari ini seorang peguam menang bicara. Jika hari ini seorang penulis terkemuka. Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa. Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Panggilan keramat cikgu kekal terpahat, menjadi kenangan ke akhir hayat. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Terima kasih cikgu.
Baik, kembali kita di Mahir. Tadi sebelum berhenti berehat, cikgu ada mengatakan lepas ni kita nak buat aktiviti diorama. Ya, betul. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan kepada saya dan juga murid-murid di rumah apa sebenarnya aktiviti diorama tu, cikgu? Aktiviti diorama ni sebenarnya kita menggunakan kotak dan kita menggunakan bahan-bahan yang di mana kita dah gunting dan kemudian kita akan cocok macam diorama yang cikgu dah sediakan tu. Boleh. Kita akan buat macam tu. Dia sebenarnya adalah gabungan antara mata pelajaran pendidikan seni dalam modul 3 iaitu membuat diorama dan juga cikgu mengaitkan dengan KMR, kefahaman melalui reka bentuk. Wow, Jadi okey. kita perlu mereka bentuk untuk memahami sifat cahaya ni. Macam mana bayang-bayang terbentuk daripada aktiviti diorama ini. Maksudnya kita boleh tahu mana objek yang membentuk bayang-bayang yang jelas, mana objek yang membentuk bayang-bayang yang kurang jelas, dan kalau lampu didekatkan, bagaimana pembentukan bayang-bayangnya, dan kalau lampu dijauhkan, bagaimana pembentukan bayang-bayangnya. Okey. Bersedia menarik ni. anak-anak? Bersedia. Bersedia. Tapi kan cikgu, mereka kat rumah yang dah bersedia tu mesti tanya, cikgu, apa bahan yang diperlukan nak buat ni? Ya, betul. Okey. Ini katak ni Okey. sebagai hiasan diorama kita supaya dia nampak cantik. Okey, tetapi yang kita perlukan yang kat dalam tu kita perlukan yang pertama ialah polistrin. Ini Baik. polistrin ataupun gabus. Okey, ni adalah polistrin. Polistrin ni kita perlu warnakan dia mengikut warna apa diorama yang kita nak hasilkan. Contohnya kalau hari ni cikgu tu nak hasilkan diorama yang hidupan di air. Ya. Maka apa warna yang sangat sesuai hidupan di air? Kalau air mestilah warna biru kan, cikgu? Ya, jadi kita kena warnakan dulu ni. Dan lepas tu ini rumput ni konon-kononnya dia sebagai rumpai. Lepas tu kita ada batu-batu kecil, okey, dan batu-batu besar. Ini nampak tak ni? Cikgu ada ni. Rumpai Pokok-pokok. air, pokok-pokok Dalam ni. air, ya. Jadi lepas tu cikgu ada ni nampak. Cikgu cari gambar haiwan-haiwan di air. Ada penyu. Ada apa ni? Ikan buntal. buntal. Ni ikan apa? Ikan tenggiri ke bukan ikan Ikan tenggiri bawal. macam ni. Ikan bawal ni nampak berkepak elok ni. Okey, dia ada siput tapi siput tak duduk dalam air. Tapi tak apalah, cikgu ambil, cikgu print je. Ini dia ada rumpai air dan rumpai air tu cikgu ada guna pelbagai ni, Baik. nampak tak ni? Okey, cikgu, yang tu boleh tak saya pegang kertas tu? Boleh, Okey, saya boleh, pegang, boleh, saya tunjuk sedia. kepada mereka di rumah. Baik, ada siput ni, siput SpongeBob, cikgu. Sebab tu dia dalam air. Ya, siput SpongeBob. Ya, betul lah Gary. Ya. Gary tinggal dalam air. Betul. Baik. Okey, cikgu. Sambung cikgu dengan kertas warna ni. Nampak ini cikgu ada banyak kertas berwarna. Jadi ni bukan kertas tau, ni adalah plastik berwarna. Baik. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, bergantung kepada kreativiti anak-anak kalau nak buat hidupan di air. Tak semestinya guna yang ni, bergantung pada kreativiti anak-anak. Cikgu guna plastik-plastik ni sebab apa? Sebab dia nak cikgu nak rujuk kepada kejelasan bayang-bayang yang terbentuk apabila kita menggunakan pelbagai jenis Hidupan laut. Pelbagai jenis kertas. Oh, Contohnya okey. ini guna plastik. Lepas tu kalau cikgu nak buat ikan ni, cikgu guna apa? Cikgu guna kad. Kad manila supaya dia keras. Baik. Jadi cikgu dah siap gunting ikan-ikan ni. Nampak tak? Oleh kan kalau kita nak buat banyak tak boleh juga sebab kotak kecil. Kotak yang cikgu gunakan ialah kotak kasut. Nampak tak ni? Nampak. Kenapa cikgu guna kotak kasut? Sebab kotak kasut dia ada tapak. Baik. Nampak? Okey. Cikgu boleh letak macam ni sebab dia ada tapak macam ni. Jadi lepas tu cikgu akan masukkan polistrin yang sudah siap cikgu buat ni. Nampak tak ni? Cikgu letak kat sini. Macam tu.
Terbaliklah pula. Dia sebenarnya yang batu ni kat dalam. Sini cikgu nak letak lampu sulur. Okey. Jom Mira, kita buat sama-sama. Okey, boleh cikgu. Jom kita buat sama-sama. Tapi apakah step ataupun langkah pertama cikgu? Okey, Untuk langkah kita buat ini. pertama kita gunting rumpai-rumpai air tu. Okey. Kemudian kita letakkan menggunakan lidi sate. Anak-anak nampak ni, lidi sate ni dia ada macam-macam panjangnya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi cikgu gunakan ada yang pendek, ada yang panjang ni sebab nak bagi kedudukannya cantik. Ada Baik. yang tinggi, ada yang rendah. Ya. Tapi kepada adik-adik di rumah, kalau nak guna lidi sate ataupun nak potong-potong ni, kena sentiasa berhati-hati kan Ya, cikgu? betul. Kena ada pengawasan guru ataupun ibu bapa. Ya, betul. Hati-hati. Dan jangan main ya. Jangan main cocok-cocok sebab bahaya. Sebab dia sangat tajam. Kalau tercocok nanti luka pula. Ya, betul. Kan Okey. dah susah. Okey cikgu, yang pertama tadi cikgu kata kena potong dulu rumpai laut ni cikgu. Ya, kita potong dulu rumpai laut. Rumpai laut ni kita potong. Okey, lepas tu kita letakkan lidi sate di belakangnya. Okey? Baik. Saya potong saya punya cikgu Boleh. Okay, macam ni. Okay, Potong kita tengok berhati-hati. siapa paling kreatif. Cikgu biasa tak kreatif sangat ni. Ya ke cikgu? Tak apa, kita tengok. Cikgu tak kreatif sangat nak susun-susun ni. Mesti tak cantik. Tapi tak apa, cikgu cuba. Saya pun cuba cikgu. Kita gunting rumpai laut kita. Lepas kita gunting rumpai laut ni, kita letakkan lidi sate di belakangnya. Baik. Cikgu, rumpai laut ni kan, boleh je ke lukis macam mana ke kita boleh ambil daripada internet, kita tampal? Boleh ambil dari internet ataupun kita ada idea sendiri nak lukis rumpai laut macam mana pun boleh. Tak ada masalah. Sebab tu cikgu kata menggunakan kreativiti. Baik. Anak-anak kena guna kreativiti untuk menghasilkan diorama ni. Okey? Dan biasalah kalau kita tak berjaya, kita kena cuba lagi. Sebab tu kita ada kaedah cuba jaya. Jangan mudah putus asa ya anak-anak. Betul. Dengar tu, jangan mudah putus asa. Cikgu, tajam juga kertas ni kan cikgu? Iya, betul. Berhati-hati ya. Sebab dia akan jadi paper cut. Dia akan jadi apa? Dia kena tepi tu. Dah siap. Okey, cikgu punya dah siap lah lajunya cikgu. Kejap ya, saya baru nak potong. Sebelah tepi lagi. Okey, saya pun dah nak siap juga. Okey, ni saya punya rumpai laut. Rumpai laut saya versi warna biru. Sama dengan cikgu. Lepas tu kita ada rumpai laut warna hijau. Sekarang kita gunting rumpai laut warna hijau ni. Okey. Gunting cantik-cantik. Baik. Kalau kita nak lukis, kita guna marker pen yang permanent. Yang kekal, dakwatnya kekal. Jangan guna yang yang whiteboard tu. Dakwat dia tak kekal. Jadi kena guna yang permanent, dakwat kekal. Okey? Supaya senang kita, dia tak tanggal. Ya? Betul? Okey. Lepas tu, saya pun ada warna merah juga cikgu. Ya, memang ada warna merah. Jadi sebab tu kita nanti kalau kita tengok macam mana rupa diorama yang kita buat nanti, mesti cantik. Okey. Jadi kita ada bahan yang lut cahaya, kita ada bahan yang legap. Okey, contohnya ikan dan kura-kura ni adalah bahan legap sebab dia kita buat daripada cardboard. Jadi dia adalah bahan legap. Okey, jom kita letak lidi. Saya letak lidi. Kalau letak lidi, kita tampal, kita mesti gunakan gam ataupun selotip. Ya, jadi cikgu kalau guna gam, kita tak boleh guna gam biasa. Kita kena guna gam yang kuat tu. Jadi cikgu tak galakkan anak-anak guna gam yang kuat tu sebab takut terkena tangan. Betul. Jadi cikgu galakkan anak-anak guna selotip. Ni pita pelekat. Okey. Nak tampal dia cikgu gunakan lidi sate ni kan cikgu? Ya. Lepas tu tampal kat belakang ni macam ni? Ya, tampal kat belakang tu. Okey. Kalau nak tampal kat belakang, bagi dia tegak. Macam ni cikgu? Bagi dia tegak. Ya, betul. Kemudian saya pun tampal dia. Kita tampal semua. Ya. Okey. Macam ni. Ni saya punya rumpai laut lah. Saya ada banyak lagi rumpai laut lagi ni. Okay, ini rumpai laut warna biru saya. Saya nak buat rumpai laut warna merah pula. Boleh.
Cikgu tadi kan cikgu sentuh pasal bahan lutsina dan juga bahan yang legap. Mungkin cikgu boleh terangkan kalau lutsina tu macam mana? Legap tu cikgu kata tak tembus cahaya kan? Ya, betul. Sebab itulah bayang-bayang yang terhasil daripada bahan legap dia sangat jelas. Bahan-bahan lutsina dia tak menghasilkan bayang-bayang. Manakala bahan-bahan yang lut cahaya dia menghasilkan bayang-bayang. Nanti kalau warna biru rasanya bayang-bayang warna apa? Lah kalau kita punya objek berwarna biru, kita punya bayang-bayang agak-agak warna biru juga ke? Tak ada warna ke warna hitam kan? Nanti kita tunjuk. Kita tengok kita sama-sama. tunjuk. Baik. Saya dah boleh cocok ke cikgu? Boleh. Kita cocok ya. Kalau dah siap dah boleh cocok. Okey. Saya cocok satu saya punya rumpai laut. Okey. Dah siap? Wah. Baru cocok rumpai laut. Saya ada lagi ni. Saya nak tunjuk kepada adik-adik yang saya ada ikan juga. Nama ikan ni ikan apa tadi cikgu kata? Ikan buntal terbalik tu ikan tu. Ikan buntal terbalik? Kalau terbalik dia mati. Terbalik ke cikgu? Dia mata ke atas. Dia macam tu. Oh ya. Macam ni. Okey. Ini ikan buntal kita. Mati pula dia kan? Ya, terbalik nanti dia berenang terbalik. Maksudnya kalau ikan terbalik berenang tu maksudnya nak mati. Dengar tu. Itu cikgu bagi lagi ilmu lain pula pasal ikan. Okey. Saya tampal pula saya punya ikan. Cikgu dah tampal apa tu? Cikgu baru tampal lidi. Laju juga cikgu. Okey, tak apa. Saya tampal saya punya ikan. Okey. Ni betul cikgu tak terbalik mata ikan saya? Betul. Okay, betul. Baik. Tengok gambar dia. Tengok gambar. Okey, baik. Cikgu nak tampal dah, nak cocok dah cikgu punya rumpai Okey, baik silakan. Boleh tak kalau saya nak minta cikgu untuk kedepankan sikit box cikgu supaya mereka nampak cikgu punya box macam mana? Okey, sama ke tak dengan saya ke lain sikit? Sama. Okey. Kita kena adil dan sama. Sama je. Baik, okey. Cikgu, kalau di sekolah, murid-murid melakukan aktiviti ni juga ke cikgu? Aktiviti diorama ni? Aktiviti diorama ni biasanya cikgu akan bagi sebagai kerja rumah ataupun kerja yang dibuat bersama-sama dalam kumpulan. Tapi memandangkan sekarang SOP kan, jadi cikgu galakkan anak-anak buat dengan ibu bapa masing-masing. Ya, baik tu. Okey cikgu. Okey, sementara cikgu dan juga saya siapkan kami punya diorama ni. Ni saya punya turtle ni. Kita berhenti berehat seketika cikgu? Boleh. Okay, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Botol air ni bayang-bayangnya jelas dan botol air ni bayang-bayangnya gabur dan botol air ni tiada bayang-bayang. Jadi pembentukan bayang-bayang bergantung kepada jenis objek.
dia mahir. Okey, ini Mira punya diorama dan di sebelah kiri pula cikgu punya diorama. Ya. Okey, cikgu, kita punya diorama ni dah siap. Mungkin cikgu boleh terangkan sikit. Nampak tak ni anak-anak? Pembentukan bayang-bayang dia bergantung kepada jenis objek. Jadi kejelasan bayang-bayang yang terbentuk bergantung kepada jenis objek. Ada yang objek lut cahaya, ada objek yang legap. Jadi pembentukan bayang-bayang di belakangnya bergantung kepada sifat objek tersebut. Dan pembentukan bayang-bayang juga bergantung kepada sumber cahaya iaitu lampu suluh. Okey, bila lampu suluh dekat dengan objek, maka bayang-bayang yang dihasilkan adalah sangat besar. Manakala bila lampu suluh ni jauh daripada objek, maka bayang-bayang yang dihasilkan sangat kecil. Jadi, ia dapat dua di sini pengetahuan. Yang pertama ialah berkenaan dengan sumber cahaya ni. Kalau dekat dengan dekat dengan objek, maka bayang-bayangnya besar. Jika sumber cahayanya jauh dengan objek, maka pembentukan bayang-bayangnya adalah kecil. Baik. Ya. Cikgu, macam kat studio ni kan cikgu, mungkin sebab kita punya lampu terang, jadi bayang-bayang kita tak berapa nampak dengan jelas kan cikgu? Ya, betul. Tapi kalau kita buat ni dekat tempat yang gelap, mesti boleh nampak bayang-bayang. Ya, betul. Kalau kita buat tempat yang gelap. Oleh kerana lampu studio ni, dia lampu memainkan peranan, jadi tak berapa jelaslah kelihatan bayang-bayangnya. Tapi kalau anak-anak buat kat rumah, memang cantik bayang-bayang yang dihasilkan. Dan tadi bayang-bayang tu dia warna hitam. Ada bayang-bayang warna hitam apabila cikgu menggunakan cardboard tu tadi. Baik. Ada bayang-bayang yang membentuk warna biru apabila cikgu menggunakan plastik luksina yang berwarna lut cahaya yang berwarna biru. Baik, okey. Dan ada yang berwarna hijau kerana cikgu menggunakan plastik yang lut cahaya yang berwarna hijau pula. Ya, betul. Okey, baik cikgu, dah faham dah pasal bayang-bayang. Sekarang ni dekat depan saya dengan depan cikgu ni ada Ewa. Ini apa cikgu? Ini adalah patung wayang kulit moden. Kayak kita tak mampu nak buat patung wayang kulit yang tu sebab dia dibuat daripada kulit. Sebab tu dinamakan patung wayang kulit. Okey, sekarang ni cikgu, patung wayang kulit ni saya nampak tangan dia terpisah. Tangan dia cikgu, kenapa pula cikgu tangan terpisah ni? Tangan terpisah supaya senang nanti bila kita nak main dia tak adalah keras, jadi dia ada bergerak-bergerak. Okey, jom cikgu kita buat. Kalau kita tengok patung wayang kulit tu dia bergerak-bergerak kan tangan dia. Itulah caranya kita modernkan sikit dan pemudah. Okey, yang pertama kita perlu penebuk lubang. Mira tahu tak orang zaman dahulu kenapa dia buat wayang kulit ni? Saya rasa mungkin sebagai hiburan. Betul tak cikgu? Zaman dahulu kan tak ada TV. Internet jauh sekali kan. Jadi tak boleh nak tengok YouTube. Jadi mereka berhibur dengan menggunakan wayang kulit. Dan wayang kulit ni dimainkan oleh seorang pelakon sahaja dipanggil Tok Dalang. Baik. Dan dia boleh membuat pelbagai suara. Macam wok long pok dogo. Okey, baik. Okey, sambil-sambil cikgu explain tu mungkin cikgu boleh buat sekali. Macam mana cikgu wayang kulit tu? Ya, betul. Mula-mula kita perlukan penebuk lubang. Kita tebuk lubang. Ni. Kita tebuk lubang dekat bahu dia sebab tangan ni atas bahu dia. Okey, dan tebuk lubang di sini, di tangan dia juga. Lepas tu kita ambilkan skru. Ambilkan skru. Nampak tak ni skru? Okey, kita masukkan kat lubang ni. Okey, masukkan. Kita masukkan sahaja. Kemudian cikgu? Ya, masuk kat lubang. Sekejap ya, saya cuba masukkan. Dah dapat masukkan. Kuat sikit, Mira. Kuat sikit. Iya. Okey. Tak apa. Okey, tak apa cikgu. Cikgu teruskan sama-sama saya masukkan. Okey cikgu. Lepas tu masukkan kat sini. Baik. Sekejap ya. Dia dah dapat tangan dia. Nampak tak ni? Jadi lepas tu kita nak ketatkan dia, kita guna ni pengetat skru di belakangnya. Baik. Kita masukkan pengetat skru di belakang pula. Okey.
Saya punya ketat sikit. Saya rasa saya kena tebuk lagi sekali kot cikgu. Boleh, Okey. sila. Saya tebuk lagi sekali. Okey. Cikgu, tadi cikgu kata ada yang mainnya seorang sahaja. Dipanggil Tok Dalang. Ya, dipanggil Tok Dalang. Dan Tok Dalang ni, dia pandai membuat pelbagai suara. Kalau zaman dulu, Datuk Jamali Syadat tu, kan dia Atan, Pak Atan. Cikgu hebat cikgu. Lagi sekali cikgu. Pak Atan, Pak Atan macam Dia cikgu. selalu kan, Atan pergi main. Atan tak nak lah pergi. Tapi yang wayang kulit ni pula, Wak Long Pak Dogo. Pak Dogo, nak gimana tu? Wak Long Pak Dogo. Wak Long Pak Dogo. Baik. Jadi ni kita buat wayang kulit moden. Tak adalah Wak Long Pak Dogo. Jadi ada cikgu cantik je. Itu dia. Cikgu cantik dan juga cikgu handsome. Saya punya cikgu handsome. Okey, cikgu punya dah siap dah tangan cikgu tu. Alamak, skru ni tak masuk lah. Okey, tak apa. Oh, cikgu, saya dah terletak skru lah dekat belakang macam ni. Salah lah Salah. Bukan macam bila ni. kita Buka balik. bila kita dah cantum baru kita letak skru. Okey. Okey, lepas tu bila macam ni body boleh bergerak ni. Baik. Nampak tak? Tapi kita nak gerak, kita tak pakai tangan kita. Jadi kita perlukan ni lidi sate yang besar, okey? Baik. Yang panjang, okey? Dan Okey. satu lagi kita perlukan chopstick. Chopstick yang besar untuk kita letak kat badan dia. Baik. Okey. Sekarang cikgu dan saya kita nak letak kayu chopstick ni kat belakang badan patung wayang kulit kita. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita Boleh. kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Iya. Anak-anak, ada bawa lampu sulur tak? Ada! Hidupkan lampu sulur, kemudian tunjuk ke atas. Ambil satu objek, letak di atas lampu sulur. Cikgu, pensel ini ada bayang-bayang lah. Cikgu, bekas botol air ini bayang-bayang tak jelas lah. Cikgu, bekas botol air ni bayang-bayangnya jelas. Dan bekas botol air ni bayang-bayangnya kabus. Dan botol air ni tiada bayang-bayang. Cikgu, pembentukan bayang-bayang objek bergantung kepada jenis objek lah cikgu. Ya, betul. Kita sudah kembali di Mahir. Kita ya, sudah betul. kembali di Mahir di segmen yang terakhir. Anak-anak, ini adalah asalnya wayang Ya. kulit. Cikgu menggunakan kertas keras, kemudian cikgu gunting. Bila cikgu gunting, jadilah macam ni dan kita sambungkan tangan-tangannya. Nampak tak tu seperti Kak Mira tunjuk. Ya. Okey, cikgu pun ada satu. Ni. Tangan yang tu pun boleh bergerak. Oh, boleh juga. Boleh juga. Baik. Apa khabar semua anak-anak? Khabar baik, cikgu. Lepas ni kita nak main wayang kulit tau. Sebelum kita nak main wayang kulit, cikgu nak bagi kesimpulan lah. Silakan, cikgu. Hari ini tercapailah objektif kita kan. Yang pertama ialah kita tahu bahawa terdapat pelbagai sumber cahaya. Ada yang semula jadi, ada yang tidak semula jadi. Dan kita dah cipta
dua permainan wayang kulit. Dua permainan bayang-bayang. Yang pertama adalah kita buat diorama dengan menggunakan sifat-sifat cahaya dengan objek-objek yang berbeza. Ada objek yang lut sinar, ada objek yang legap. Jadi objek yang lut sinar dia tiada pembentukan bayang-bayang. Objek yang legap ada pembentukan bayang-bayang yang jelas. Manakala objek yang lut sinar, pembentukan bayang-bayangnya agak kabur. Dan dia kalau objek tu lut cahayanya warna apa? Warna biru, bayang-bayangnya akan menjadi warna biru. Dia bergantung kepada objek, sifat objek tersebut. Kalau objek tu legap, bayang-bayang dia berwarna Hitam. berwarna hitam. Ya, Baik. betul. Lepas tu kan cikgu tadi kan cikgu kata kalau cahaya tu makin dekat dengan objek tu, bayang-bayang akan jadi lebih besar kan cikgu? Ya, betul. Bayang-bayang akan jadi lebih besar dan jika jauh daripada objek, maka bayang-bayang yang terbentuk lebih kecil. Baik, Itu okey. adalah sifat cahaya dan bayang-bayang, pembentukan bayang-bayang. Baik. Dan ingat adik-adik, macam cikgu dah terangkan tadi, bulan bukan sumber cahaya. Dan ingat ada dua sifat cahaya yang membentuk bayang-bayang. Ewa. Cahaya bergerak lurus, tak boleh tembus objek legap. Cahaya tak boleh tembus objek legap, objek legap. Okey. Reka lagu baru kan? Ingat tu, maksudnya bulan hanyalah sebagai pantulan cahaya sahaja. Bulan memantulkan cahaya matahari. Matahari tu sumber cahaya dan bulan memantulkan cahaya matahari. Bumi juga memantulkan cahaya matahari. Sebab itulah bila kita di bulan kita akan nampak bumi. Macam tu. Okey, dah faham dah. Yang pasal kita nak buat mengenai wayang kulit ni juga cikgu, kerana adanya sumber cahaya juga. Ya, betul. Dan cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Maka terbentuklah bayang-bayang. Jom kita main wayang kulit selepas ini. Boleh. Kita pun tak sabar dah nak main wayang kulit selepas ya, ini. betul. Tapi kepada anda yang berada di rumah, jangan ke mana-mana kerana selepas ni cikgu ada lagi kelas mahir. Tak habis lagi cikgu. Dengan subjek yang berbeza. Katanya lepas ni kita nak belajar pasal ikhtiar hidup. Ikhtiar hidup pula. Kenapa ni? Kenapa? Apa akan berlaku? Kalau nak tahu apa yang akan berlaku selepas ini dengan cikgu kita, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir dan di Didik TV. Dan kita pun akan main wayang kulit saya dan juga cikgu. Kita jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Tok Dalai Wayang Kulit, Sutera Negeri Terengganu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu kerana mengimplementasikan permainan tradisional wayang kulit supaya generasi muda akan ingat, akan tahu tentang sejarah wayang kulit, permainan tradisional masyarakat Melayu zaman dahulu. Dan terima kasih juga kerana cikgu menaikkan martabat wayang kulit supaya benda ni tidak lekang di panas, tidak lapuk di hujan. Terima kasih cikgu. Awak buat apa tu? Saya tak buat apa-apa. Awak nak ke mana tu? Saya nak ke bazar, nak beli untuk juadah buka puasa. Berhati-hati. Kenapa awak tidak mengamalkan mengelakkan 3S, mengamalkan 3W? Alamak, apa tu 3S tu? Alah, 3S tu kita perlu jaga Jauh daripada tempat sempit. Ya, tempat sempit. Sesak dan juga kenalah jaga penjarakan fizikal kita. Ya, jangan sembang dekat. Baik. Ya. Okey. Saya nak tanyalah, kenapa awak tak pakai pelitup muka? Tak boleh tau, tak pakai pelitup muka. Yelah, betul lah. Saya lupa. Awak pun tak pakai pelitup muka. Alamak, ya
Malu. Bahaya, tak boleh tak pakai pelitup muka. Kena pakai pelitup muka tau. Okey. Kalau nak pergi mana-mana, kena pakai pelitup muka tau. Baiklah. Hashtag kita jaga kita. Betul. Terima kasih kerana tegur saya. Terima kasih juga kerana awak tegur saya juga. Terima kasih. Sama-sama ingat, kita kena jaga diri kita, lindung diri dan lindung orang lain. Ya, betul. Okey, baik. Hashtag ingat tu, kita jaga kita. Kita jumpa lagi lepas ini. Terima kasih. Kepada anda di rumah, ingat tahu nasihat tu. Kita jumpa lagi selepas ini hanya di Mahir di Didik TV KPM. Ya, Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM